Salam sejahtera dan salam perpaduan satu Malaysia. Berita penuh dipetik dari Malaysia kini. Ada rakyat Malaysia jadi tali barut dalam tuntutan kumpulan suluh Azalina. Kerajaan sedang menyiasat kemungkinan wujud tali barut dalam kalangan rakyat negara ini yang membantu dalam kes kumpulan yang mendakwa waris Kesultanan Sulu bagi mendapat pampasan ke atas Sabah. Mendedahkan situasi itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said, tidak menolak kemungkinan orang dalam menjadi dalang dalam tuntutan kumpulan Sulu itu. Berdasarkan tuntutan tanpa henti, mereka atas syarikat berkaitan kerajaan Malaysia di luar negara. Sekarang ini kita hendak siasat sebenarnya siapa yang terbabit. Mungkin ada inside game, kebocoran maklumat atau tindakan yang memberi kekuatan yang agak begitu pelik kepada kumpulan berkenaan. Saya sedang siasat dan perkara ini sememangnya dalam proses siasatan kita, yang mana kita hendak tahu apa sebenarnya menjadi punca tuntutan mereka ini. Jika mereka mahu membuat tuntutan, sepatutnya sudah lama. Sejak bayaran pampasan dihentikan pada 2013, kenapa baru sekarang? Secara tiba-tiba mereka kemukakan tuntutan, katanya kepada media di sini hari ini. Beliau mendedahkan situasi itu ketika mengulas usaha kerajaan menangani kumpulan Sulu yang kini semakin berani mengemukakan beberapa tuntutan di mahkamah timbang tara komersial antarabangsa. Sebelum ini, Malaysia memutuskan mengambil beberapa tindakan perundangan melalui proses mahkamah di Perancis bagi terus mempertahankan kedudukan dan pendirian negara dalam mencabar tuntutan kumpulan Sulu. Azalina dijangka berlepas ke Eropah bagi mengumpul maklumat berhubung isu tuntutan kumpulan terbabit. Ini susulan tindakan kumpulan Sulu yang masih meneruskan prosiding timbang tara di Perancis bagi mendapatkan award terakhir, walaupun keputusan mahkamah di Spanyol sebelum ini memihak kepada Malaysia. Awal bulan ini, Mahkamah Perlembagaan Spanyol menolak rayuan perlembagaan luar biasa difailkan sekumpulan individu yang mendakwa diri kumpulan Sulu. Berhubung pembatalan pelantikan Dr. Gondaza Stampa sebagai penimbang tara dalam kes pertikaian antara Malaysia dan Sulu. Difahamkan, kumpulan Sulu itu menggunakan surat bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas pada 2019 yang membuat pengakuan bahawa negara berhutang kepada waris Kesultanan Sulu sebagai bukti tuntutan di Mahkamah Timbang Tara Eropah. Surat pengakuan Thomas itu menjadikan Malaysia tersepit dalam usaha mempertahankan diri daripada tuntutan Sulu. Azalina bagaimanapun berkata, kerajaan tidak boleh mendedahkan strategi dalam menangani tuntutan kumpulan Sulu, namun memerhati dengan teliti percanggahan input, maklumat, pandangan, dan kedudukan dalam mengendalikan isu tuntutan kumpulan itu. Terdapat pegawai kanan kerajaan membuat keputusan tanpa keputusan kabinet dalam hal ihwal, kepentingan dan kedaulatan negara. Perkara sebegini ini wajar dibawa kepada pertimbangan jemaah menteri. Saya percaya prinsip tanggungjawab bersama dan tanggungjawab kabinet kepada parlimen melalui perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, katanya. Beliau memberi amaran sesiapa saja warga tempatan yang terbabit membantu kumpulan itu tidak akan terlepas dan kemungkinan boleh didakwa kerana menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong.
Tindakan seumpama itu terbabit dalam kumpulan Sulu boleh dikategorikan sebagai pengkhianat kepada negara, yang mana hukuman bagi sabit kesalahan adalah gantung sampai mati. Dalam perkara perkembangan yang sama, ahli parlimen Pengerang itu menjelaskan sekretariat KAS yang ditubuhkan pada 17 Februari lalu kini memantau tindakan perundangan serta strategi yang berkaitan kes tuntutan kumpulan Sulu. Keahlian sekretariat KAS ini juga diperluaskan, kini terdiri daripada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi Digital, Majelis Keselamatan Negara, Pegawai Besar Sabah, dan pakar perundangan dalaman, katanya. Ditanya mengenai mengapa isu tuntutan itu tidak diselesaikan melalui pendekatan diplomatik dengan Filipina. Katanya kerajaan Malaysia hanya boleh menyelesaikan isu tuntutan melalui pendekatan diplomatik sekiranya isu ini membabit kerajaan Filipina. Namun katanya buat masa ini isu tuntutan ini tidak membabitkan negara berkenaan dan kes itu antara kerajaan Malaysia dan sekumpulan individu yang mendakwa sebagai waris Sulu. Mengenai jangkaan lebih banyak tuntutan ke atas aset Malaysia melalui syarikat milik negara, katanya tuntutan kumpulan itu tindakan komersial yang melanggar hak kedaulatan Malaysia terhadap Sabah, serta mencoba mengganggu gugat dengan aset-aset di luar negara. Tindakan mereka itu tindakan komersial privasi. Kerajaan Malaysia tidak boleh menjawab bagi pihak syarikat, terbabit memandangkan syarikat adalah entiti yang berbeza dan tidak berkaitan dengan Malaysia. Mengenai usaha menghalang kumpulan Sulu melalui Mahkamah Antarabangsa, katanya, memandangkan pertikaian ini bukan antara kerajaan, maka Mahkamah Antarabangsa bukan mahkamah relevan untuk mendengar isu ini.